Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Cikgu ataupun Tuan Haji Ramli, sahabat saya, sama-sama dahulu mengajar di SMJK Yok Kuan Sekincan. Terima kasih kepada Tuan Nazir, Timbalan Nazir Masjid, Jawatan Kuasa Masjid kerana sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit ceramah di Masjid Seri Kedah, Sungai Leman. Khususnya yang saya hormati kepimpinan kampung, kepimpinan masyarakat, datuk-datuk, tuan-tuan, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu. Itu juga tak lupa kaum ibu dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat berjumpa pada malam ini dan berkenal-kenalan. Dan alhamdulillah pada hari ini 14 hari bulan Oktober 2023 dapat jugalah saya berada di masjid ini bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya dipahamkan Masjid Seri Kedah ini ada sejarahnya. Sejarahnya kat sini banyak orang Kedah. Betul ke? Betul ya. Jadi banyak orang Kedah, mungkin sini kawasan padi. Dahulu orang Kedah kan dia bendang kan, dia daripada Kedah dia pergi ke Sungai Manik, Perak kan. Potong padi, tanam padi sampailah Sabak Benam. Jadi banyaklah yang berkahwin dengan orang tempatan dan jadi penduduk daerah Sabak Benam. Dan keluarga saya pun, kalau saya tengok tok-tok nenek saya pun cakap logat Kedah juga. Saya ni nak kata keturunan Jawa. Jadi sebut nama saya pun tahu dah saya ni orang Jawa. Sebab nama bapa saya nama Jawa. Zaman-zaman dululah. Tapi sekarang anak-anak Jawa pun dah tak nama Jawa dah. Nama Ahmad, nama Kasim nama-nama Asma Husna. Tapi orang Banjar saya tak pasti. Ada tak nama Banjar? Tahunya orang panggil orang Banjar ni Anganyak, betul? Anganyak. Jadi inilah bangsa kita, bangsa Melayu yang mempunyai 300 suku. 300 suku ni campur seluruh Indonesia. Malaysia, Indonesia ada 300 suku. Banyak. Mendeling, Batak, apa lagi? Banjar, Jawa, Kediri, macam-macam lah. Bugis. Itu semua suku-suku Melayu. Bangsa-bangsa Melayu, tapi suku-suku Melayu. Dan dalam suku-suku ni ada satu bahasa yang dominan, iaitu bahasa Melayu lah, bahasa Melayu Riau. Kita sekarang ni menggunakan bahasa Melayu Riau. Kalau kita tengok seluruh dunia pun sama. Kalau kita tengok negeri Arab kan, negeri-negara Oman, Qatar, Mesir, Jordan, Yaman, itu semua negara Arab. Tetapi kalau kita pergi ke negara dia, bahasa Arabnya lain. Bahasa Arabnya lain, kan? Bahasa kenegerian dia. Bunyi macam Arab tapi lain. Yang bahasa standard yang digunakan ialah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran. Macam kita bahasa Melayu lah, tapi bangsa Arab. Kalau kita pergi ke Eropah, kita pergi ke negeri orang putih sana, kita tengok muka semua sama muka orang putih. Muka Portugal, muka orang putih. Muka Belanda, muka orang putih. Austria, muka orang putih. Tapi dia punya bahasa dia lain. Belanda lain. Muka sama muka orang putih. Tapi orang putih ni dia panggil suku-suku dia. Suku Portugis, suku Belanda, suku Austria, suku Poland. Tapi mereka menggunakan bahasa perantara mereka ialah bahasa Inggeris. Bangsa orang putih banyak suku guna bahasa Inggeris. Bahasa Arab banyak suku, Iraq lain, Iran lain, tapi menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Melayu macam tu juga, bahasa Bugisnya guna bahasa Melayu. Jadi rupanya begitu. Jadi Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa
supaya mereka saling berkenal-kenalan. Kerana kalau Tuhan jadikan satu bangsa saja dalam dunia ni, bangsa Arab semua, maka tak best lah. Ya tak? Tak syok. Jadi Allah jadikan orang Afrika, orang Melayu, orang putih, orang Jepun supaya kita boleh berkenal-kenalan dari segi bahasa, budaya, cara hidup, dan sebagainya. Jadi kehidupan kita lebih unik dan indah, gitu. Sebab itu Nabi suruh kita banyak berjalan, kerana dengan banyak berjalan itu banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita boleh perolehi. Tuan-tuan dan sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan Maulid dan menjadi rutin lah, menjadi rutin. Setiap tahun di negara kita, banyak surau, masjid, kampung-kampung akan menganjurkan program-program ceramah lah. Bukan saja Maulidur Rasul, tetapi ceramah-ceramah seperti Isra Mi'raj, Awal Muharram, ceramah Nisfu Sa'ban, ceramah Nuzul Quran dan berbagai-bagai. Apa tujuannya kita adakan ceramah-ceramah ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita mengingati, untuk kita mengingati kembali ajaran Al-Quran dan hadis. Maklumlah kita ni kadang-kadang sibuk bekerja, kita lupa. Jadi sesekali kita dengar, ingatlah sunnah Nabi, perintah Allah, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tinggalkan dan sebagainya. Dalam Quran disebut watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Hendaklah kamu berpesan-pesan dalam kebenaran dan hendaklah kamu berpesan-pesan dalam kesabaran. Hendaklah kita mengingat sesama kita. Inilah dipanggil tugas dakwah. Tuan-tuan, saya pengurusi Perkim daerah Sabak Benam. Saya rasa semua orang tahu kot Perkim kan, yang berperanan dalam dakwah, dalam dakwah. Jadi selain daripada pejabat agama, ada Perkim, ada Yadim, tugasnya untuk berdakwah. Dakwah ni macam-macam lah. Macam Cikgu Ramdi bagi tahu tadi, kalau tugas kita tuan-tuan sebenarnya ada dua. Setiap daripada kita ini ada tugas. Tuhan jadikan kita dekat dunia ni bukanlah cuma-cuma. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk kita beribadah, dan tidaklah aku jadikan manusia ini untuk menyeru kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi tugas kita secara umumnya ada dua, iaitu berdakwah untuk menyeru kepada non-Muslim. Itu yang pertama sekali. Sebab Nabi Muhammad SAW diutuskan, dan semua Nabi-Nabi diutuskan untuk menyeru manusia kepada akidah yang benar. Maknanya sebelum itu, manusia-manusia banyak yang kafir, yang kufur. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah bulan bintang, mereka menyembah matahari. Kalau bangsa kita orang Melayu ni dulu-dulu, tok nenek kita, dululah tok nenek kita dulu, mungkin sembah busut, sembah pokok besar. Dululah sebelum tok nenek kita masuk Islam. Tak? Masa diorang dulu agama Hindu. Jadi tugas Rasul-Rasul, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, semua Nabi-Nabi lah, sampailah kepada Nabi Muhammad, satu persatu diutuskan ialah untuk menyeru manusia. Menyeru manusia kepada akidah yang benar. Sehinggalah ke zaman Rasulullah SAW dipanggil Arab Jahiliyah. Orang Arab dipanggil Arab Jahiliyah. Tapi adakah jahil itu bermaksud jahil dari segi kehidupan mereka? Tidak. Sesungguhnya orang Arab itu maju. Mereka ada tamadun. Mereka ada tamadun dari segi membuat bangunan. Mereka ada tamadun dari segi karya-karya. Disebutkan dalam sirah, setiap tahun ada pertandingan syair, puisi, sajak. Siapa yang menang akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding-dinding Kaabah. Mereka maju dari segi kesusastraan. Mereka maju dari segi perniagaan. Tetapi yang dikatakan orang Arab Jahiliyah itu ialah mereka jahil dari segi kebenaran akidah. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelum-sebelumnya ditugaskan untuk berdakwah kepada bukan Islam.
Dan apabila Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah wafat, maka kitalah yang kena sambung tugas itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris Nabi. Kita ini semua pewaris Nabi. Iaitu kita hendaklah setiap daripada kita ini, kalau dalam masjid ini ada lebih kurang 100 orang contoh, maka kita keluar daripada masjid esok pagi dalam pemikiran kita mesti dua tugas, iaitu berdakwah kepada bukan Islam dan berdakwah sesama Islam. Kita cari rezeki, pergi bendang, pergi kebun tu, itu cari rezeki lah. Tak? Tetapi tugas kita segi agama ada dua. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita faham benda ini, apabila kita pergi ke kedai pemain motor, apabila kita pergi ke bengkel kereta, apabila kita pergi ke Sungai Besar, kita jumpa orang bukan Islam, Cina, India dan sebagainya, maka tugas kita hendaklah berdakwah. Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan masing-masing. Sepanjang hidup tuan-tuan ini, umur 50, 60, 70, 80, dah berapa orang non-Muslim tuan-tuan Islamkan? Cuba tanya diri sendiri. Kerana akan ditanya oleh Allah SWT kita ini di akhirat. Ada yang dah Islamkan seorang, 2 orang, 10 orang? Ada tak? Kalau belum, tak ada, maknanya kita tak tunaikan lagi tugas kita dan kita akan ditanya oleh Allah SWT. Inilah tugas Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Ialah bertugas menyeru manusia yang bukan Islam untuk kepada akidah yang benar. Banyak lagi yang bukan Islam di luar sana tuan-tuan. Tetapi kita pergi kedai, kita repair kereta, kita pergi kedai-kedai barang, kedai hardware, tapi kita tak pernah pun ajak toke tu, toke, jomlah masuk Islam. Tak pernah pun kita ajak. Kita kena ajak tuan-tuan. Soal dia masuk, tak masuk, itu hidayah Allah. Tapi kita kena buat kerja. So itu kadang-kadang kalau kita lihatlah, dari segi kajian perkim lah. Kadang-kadang tuan-tuan kalau perasan ya, di satu kampung, contohnya di kampung saya lah, Tebak Yusof, ada satu Cina, satu keluarga. Cina tu duduk situ lama dah, ingat 30-40 tahun lah. Dekat kampung saya tu. Kerja ngopek kelapa. Kopek dia jemur kan. Dia jemur jual. Ada juga yang kutip koko kan. Kutip koko, timbang. Ada yang beli ayam kampung. Tak banyak pun, satu keluarga je. Sedangkan keliling kampung itu, majoritinya orang Islam. Saya ingat katalah dalam kampung Tebak Yusof tu ada 100 keluarga lah. Katalah ada 100 keluarga. Ada satu saja keluarga Cina. Duduk dah 30 tahun, 40 tahun. Kita tak, satu kampung tu tak berjaya Islamkan dia. Kerana apa? Kerana tidak ada usaha, tidak ada perancangan, tidak ada pemikiran. Kita pergi masjid dah bagus tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid dah bagus, pergi masjid, balik masjid. Tapi orang lelaki tidak boleh masuk surga tanpa tugas-tugas yang lain. Ya, kerana nak masuk surga tu bagi seorang lelaki bukan mudah. Selain daripada dia semayang 5 waktu, sama ada berjamaah ataupun persendirian, itu yang wajib. Tetapi dia kena buat dakwah. Dia kena buat kebajikan. Dia kena silaturahim. Dia kena bermasyarakat dan sebagainya. Orang perempuan senang. Orang perempuan Allah tak suruh sangat berdakwah ni. Tapi Allah suruh perintah mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan mentaati suami-suami. Orang laki-laki susah masuk surga, susah masuk neraka. Orang perempuan senang masuk surga, senang masuk neraka. Macam mana? Saya terangkan perempuan dulu. Perempuan senang masuk surga, taat Allah, sembahyang cukup, taat Rasulullah, taat suami. Masak, basuh, layan suami, menghormati suami, dah boleh masuk surga. Tak payah nak berdakwah-dakwah pergi ke hutan, kampung orang asli, pergi Sabah, Sarawak. Tak payah. Keluar tablik, tak payah. Duduk rumah jaga kehormatan diri, jaga harta suami. Mudah perempuan masuk surga. Tetapi perempuan juga senang masuk neraka. Kerana ada hadis menyebutkan paling ramai perempuan masuk neraka. Sebab hak Allah, hak Rasul satu hal. Tetapi banyak perempuan masuk neraka kerana tidak ataupun menderhakai nusyus kepada pihak suami. Suami balik kerja penat, makanan tak ada. Suami minta picit, tak nak picit. Sedangkan isteri itu
Khidmatuki zaujati sodakatun. Perkhidmatan seorang perempuan, layanan seorang perempuan kepada suaminya itu semua mendapat pahala sedekah. Dan syurga seorang isteri itu di bawah telapak kaki suami. Jadi banyak perempuan kerana tidak sempurna tugasnya kepada rumah tangga telah menyebabkan suami kecil hati, marah dan sebagainya. Sembahyang seorang isteri itu tidak diterima oleh Allah SWT selagi ada perasaan marah, kecil hati seorang suami. Ini saya tujukan kepada kaum ibu dahulu. Okey? Maka kaum ibu nak masuk surga senang, nak masuk neraka pun senang. Kaum ibu tak payah nak pergi berdakwah-dakwah keluar tabligh itu, duduk rumah aje. Sembahyang cukup 5 waktu, taat pada suami, dah boleh masuk syurga. Sebaliknya kalau tidak dilakukan, senang-senang masuk neraka. Melawan suami saja sudah masuk neraka. Nabi menyebutkan, kalaulah boleh aku perintahkan menyembah selain Allah, maka akan aku perintahkan isteri-isteri menyembah suami-suaminya. Kalau boleh. Tapi tak boleh. Nabi saja sebut macam itu. Maksudnya kedudukan suami itu sangat tinggi. Sampaikan kepada isteri-isteri kita, sampaikan kepada anak-anak menantu kita. Anak menantu kita ada suami, pesan, suami kau balik, jaga suami kau, pakainya, bajunya, tempat tidurnya, kebersihan rumah tangga, pesan pada anak menantu kita. Supaya anak kita yang perempuan itu menjadi anak perempuan yang solehah. Faham ya? Itu perempuan. Bagi lelaki pula, susah masuk surga, susah masuk neraka. Susah masuk surga kerana seorang lelaki itu tidak cukup hanya sembahyang 5 waktu, tidak cukup hanya berpuasa, tidak cukup hanya berzakat, tetapi dia kena buat dakwah. Dia kena menyeru Cina-Cina, India-India di luar sana masuk Islam dalam konteks persekitaran. Kalau yang duduk Sabah Sarawak, dia kena masuk kampung-kampung pedalaman, Kerazan, Iban, kena masuk. Kalau orang yang dekat Pahang, kena masuk perkampungan orang-orang asli, kena masuk, kena dakwah. Kerana itulah tugas kita. Selagi kita tak jalankan tugas itu, maka akan ditanya kita oleh Allah SWT, dan mereka ini juga akan mendakwa kita. Ketika di padang mahsyar, kita semua nak masuk syurga, akan ada acong. Wahai Tuhan Allah, jangan bagi Haji itu masuk syurga. Wahai Tuhan Allah, jangan bagi Ustaz itu masuk syurga. Kenapa? Sebab sepanjang dia hidup, sepanjang dia datang kedai saya, dia tak pernah ajak saya masuk Islam. Maka daripada kita sepatutnya masuk surga, Allah tarik, Allah campakkan kita dalam neraka. Begitu juga anak-anak kita dan isteri-isteri kita, akan mereka tarik kita di yaumul akhirah, yaumul mahsyar, sekiranya kita sebagai suami tidak berdakwah kepada ahli keluarga. Kita tak berdakwah pada bini, tak bagi ingatan, pesanan. Kita tak bagi ingatan, nasihat kepada anak-anak kita yang lelaki atau yang perempuan. Sehingga kan anak-anak kita yang perempuan mendedahkan aurat. Sehingga kan anak-anak perempuan kita memakai pakaian yang ketat, pakai seluar jin, t-shirt dan sebagainya. Maka walaupun bapaknya itu pergi surau, pergi masjid, walaupun bapaknya ustaz, tuan doktor, pensyarah universiti, tuan qadi, tetapi apabila dia nak masuk syurga nanti, anak isterinya akan mengadu dengan Tuhan. Wahai Tuhan, anak mengadu dengan Tuhan, saya ni, anak tu masuk neraka. Jangan bagi bapa saya masuk syurga. Jangan bagi bapa saya masuk syurga. Kenapa? Sebab saya pakai baju ketat, seluar ketat, bapa saya tak tegur pun. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tugas kita ialah tugas dakwah, tuan-tuan. Tugas seorang Islam itu ialah tugas dakwah. Kita menyambung usaha-usaha Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi wafat, maka kitalah al-ulama warasatul anbiya, kita pewaris dan menjalankan tugas-tugas dakwah ini kepada masyarakat. Jadi tugas, sebab itu saya katakan tadi, seorang laki-laki itu susah nak masuk surga. Kena buat semua package. Yang ini penganjuran ceramah ni satu aspek je. Dia ada 10 item. Satu ceramah. Ni, program kuliah-kuliah di masjid, okey, lepaslah. Ada lagi yang lain-lain tu bawah-bawah tu. Dalam kawasan sini, dalam Qaryah sini tak adalah.
Cina-Cina tak ada kan. Tapi maknanya di luar banyak. Dan seorang laki-laki itu juga susah masuk neraka kerana dia tetap buat. Walaupun dia taklah sempurna tugas itu. Dia punya checklist tu sampai 10 tetapi dia buat juga. Dia ada jugalah dia berdakwah, buat program-program Madura Rasul macam ni, tuan-tuan pun datang. Ini semua lepas lah ni. Checklist tu lepas. Ada jugalah program gotong royong, lepas juga. Jadi nak masuk neraka pun susah juga. Nak masuk surga pun susah, nak masuk neraka pun susah. Sudah-sudahnya sekarang, ke mana kita duduk? Kita duduk tengah-tengah. Bila ditimbang, pahala dan dosa sama berat. Bila ditimbang pahala dengan dosa di akhirat sama berat. Maka orang yang sama beratnya dosa dan pahala, mereka akan duduk di taman-taman syurga. Dia tak masuk syurga, dia tak masuk neraka. Yang dipanggil Ashabul Araf. Taman-taman syurga. Siapakah yang duduk taman ni? Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang sama dosa dan pahalanya sama berat. Yang kedua, orang gila. Orang gila tuan-tuan, dia tak masuk neraka, tetapi dia masuk taman-taman syurga. Dan yang golongan yang ketiga, siapakah yang masuk Ashabul Araf ini? Iaitu kanak-kanak yang meninggal, yang belum akil balik. Tidak kiralah anak orang Islam, anak Cina, anak India. Maka kalau anak India itu meninggal umur dia 9 tahun belum akil balik. Kalau lelaki itu kira umur 15 tahun lah ya, akil baliknya. Maka umur dia 12 tahun meninggal, maka dia akan masuk taman-taman syurga di antara syurga dan neraka. Bila dia tengok ke kanan, ui bestnya masuk syurga. Ui bestnya. Tengok ke kiri, ya Allah, nasib baik tak masuk neraka. Duduk taman ni pun okey lah. Berapa lama duduk situ? Tak tahu. Allah saja yang tahu. Tetapi akhirnya dengan berkat rahmat dan kasih sayang Allah, semua orang yang duduk taman syurga ini akhirnya Allah akan keluarkan juga, akan masuk ke dalam syurga. Cuma lambat lah. Ya, orang lain dah masuk syurga dulu, ratus tahun. Orang dah jumpa bidadari syurga. Yang taman syurga ni dia tak ada bidadari. Dia cuma taman-taman macam tu je lah. Rugilah sikit, lambat sikit. Tapi akhirnya masuk jugalah. Masuk juga. Itu lebih baik lah daripada masuk neraka. Masuk neraka lagi lah kan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itulah yang saya katakan tadi, bahawa tugas dakwah ni sangat penting. Jadi jangan kita abaikan. Jadi berapa ramaikah orang bukan Islam telah kita Islamkan? Cuba tanya diri sendiri. Seorang, 2 orang, 3 orang. Jadi tuan-tuan, maka selepas ini tuan-tuan kena berdakwah. Soal mereka masuk Islam ataupun tidak, itu kerja Allah. Tapi kerja kita ialah mengajak. Bagaimana cara kita nak mengajak? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan suruhlah kepada agama Tuhanmu, yakni dakwah, dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran-pengajaran, contoh tauladan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalau kamu nak berdebat, nak berbahas, nak berdialog dengan mereka juga dengan cara yang baik. Jangan kita marah-marah. Jomlah masuk Islam. Dia pun provok kita. Islam masuk apa barang? Saya tengok orang Islam pun main judi, orang Islam pun minum marak, orang Islam pun kaki perempuan. Dia provok kita. Wah, kita pun ni angin. Wah, luar. Wah, kita pun marah. Kan? Jadi bergaduh. Dalam ayat ni Allah kata, dalam apa ni, wajadilhum billati hiasan. Kamu berdebat, berdialog pun, berbahas pun dengan cara yang baik. Dan akhirnya dengan akhlak yang mulia tadi, mereka akan tertarik dengan Islam. Dan Islam ini dikembangkan bukan dengan peperangan. Islam ini dikembangkan bukannya kita pergi menawan negara orang. Islam tidak menceroboh negara orang, rampas. Tidak. Kalau ada perang pun dia ialah mempertahankan diri. Islam mempertahankan diri daripada musuh-musuh. Tetapi Islam berkembang kerana akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, akhlak orang Islam. Maka mereka tertarik dan akhirnya mereka masuk Islam. Tuan-tuan, pagi tadi saya menziarahi, daripada semalam lah, saya menziarahi seorang mu'alaf, ahli perkim saya yang sakit, masuk hospital Sabak. Jadi selang beberapa katil di wad lelaki itu, ada satu India Muslim daripada Kelang. Namanya Yones Talent ke apa ke. Jadi
ketika saya datang melawat mualaf saya itu namanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad Balan bin Abdullah, dia sakit, masuk wad. Saya baca doa. Ya, dia macam tak sedar lah. Dia macam letih, tak sedar, tidur. Saya panggil dia, Mamat, bangun, saya datang. Kemudian saya azan kat telinga dia. Kemudian saya bacakan doa jampi, panjang doa saya, wirid saya. Saya tiup-tiup sebagainya. Kemudian saya bersihkan ahli saya ni yang India ni, yang Muhammad Bala ni yang sakit ni, dia tak ada keluarga kan, tak ada waris. Yang hospital pun tak berapa nak anu kan. Jadi saya pun bersihkan. Jadi dia tengok India ni, India yang kafir ni lah, Yones ni tengok. Lama dia datang. Dia kata, saya sudah lama minat Islam lah. Dia cakap macam tu kan. Sudah lama tapi tak ada orang nak ajak saya masuk Islam lah. Oi, saya kata betul ke? Betul kata dia. Okey, semalam dia cakap Jadi hari ni saya datang, saya lawat lagi saya punya mualaf tu, dia datang lagi. Saya datang, dia akan datang India ni. Dia ajak bersembang dengan saya. Lepas tu dia kata, "You," saya tanya dia, "You agama apa?" "Hindu." "You minat Islam kah?" "Minat, tapi sudah lama lah. Saya selalu tengok lah orang Islam macam ini. Dia tengok akhlak lah. Dia tengok akhlak orang Islam kan." Saya kata, "Kalau macam tu, awak masuk Islam lah." Saya cakap macam tu lah. Lepas tu, ini maknanya saya mengajak. Kalau macam tu awak masuk Islam lah. Boleh juga. Dia terus cakap. Rupanya dia dah lama dah rupanya. Dah terpendam dalam hati dia, dah lama nak masuk Islam. Dia dah berkawan tapi tak ada orang ajak. Jadi bila saya ajak tu, cepat dia. Boleh lah kata dia. Kalau macam itu, kita tak boleh tunggu-tunggu lama. Awak Islam sekarang dalam hospital. Boleh kata. Saya pun pergi dekat kaunter kaunter ward tadi dengan sahabat saya tu, Wad Sain tu, Paman Sain. Saya pergi, saya cakap dengan doktor, saya nak Islamkan India ni. Nak Islamkan India ni? Saya perkim. "Oh, ya kah? Awak nak masuk Islam?" "Saya nak masuk Islam," kata dia. "Okey. Kat mana? Kat hospital?" "Kat hospital." "Ada tempat tak?" saya cakap. Kata, "Ada bilik atau bilik ruang tamu lah, buat kan." Saya kata, "Boleh lah pakai ni." Saya pun panggil India tu, saya pun masuk situ, saya panggil lah beberapa keluarga-keluarga yang datang ziarah orang sakit tu, beberapa orang Islam, orang kita Melayu kita kan. Bang, mai sini. Meh, ni India ni nak masuk Islam, meh. Masuk, sama-sama kita dapat pahala kan. Saya terus Islamkan dia. Saya terangkan sikit tentang Islam, kemudian saya Islamkan dia dan dia mengucap. Dalam hospital, dalam ward lelaki Sabak tadi. Kemudian bila saya Islamkan tu, saya bagi nama dia Muhammad Yones. Namanya Yones Taran. Jadi saya kekalkan sedikit nama India tu. Muhammad Yones bin Abdullah. Kan? Dia tu okey. Mana jangan buanglah nama India tu, ada sikit Muhammad Yones. Kemudian datanglah doktor-doktor, dresser, MA, misi pun datang. Kira macam kita meraihkan lah. Kira salam dengan dia, tahniah apa semua ya. Jadi alhamdulillah lah. Ini satu contoh tuan-tuan. Maknanya kita mengajak. Kadang-kadang tuan-tuan, mereka ni nak masuk Islam tetapi tak ada siapa mengajak. Ya tak? Bila saya sebut dalam ayat Quran tadi, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Maknanya dengan akhlak. Kita tunjukkan akhlak tadi, kita rawat, kita datang ziarah, dia tengok, ini. Kita bagi minum ahli perkim saya tu, Muhammad Bala ni, dia terbaring. Dia macam tak berapa nak sedar lah. Saya ambil air, saya tuangkan kat mulut dia. Jadi akhlak yang saya tunjukkan itu sebagai satu dakwah telah menarik, telah membuka hati Muhammad Yones ini untuk memasuki Islam. Sebab itu saya katakan tadi, Islam itu tidaklah dikembangkan dengan peperangan, tetapi Islam itu lebih dikembangkan dengan seruan dan akhlak yang mulia. Jadi tuan-tuan, sebab itu sebagai orang Islam, kita kena tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan pula orang Islam lah yang paling banyak anak luar nikah. Jangan pula orang Islam pula banyak yang jadi pencuri, perompak. Jangan pula orang Islam pula yang jadi penjenayah. Jangan pula orang Islam pula yang jadi minum arak, bergaduh, samseng, jalan raya. Faham tak? Sekarang ni kita tengok dia viral, orang Islam pula yang teruk. Betul tak tuan-tuan? Orang Islam pula yang teruk tuan-tuan. Bukan saja anak-anak daranya, kita lakinya. Teruk akhlak kita. Bagaimana akhlak itu yang teruk itu menjadi satu tarikan kepada bukan Islam. Kita berbalik, kita pindah pula kepada dakwah kepada sesama Muslim. Tadi dakwah kepada non-Muslim ya. Itu satu part, iaitu dakwah kepada non-Muslim. Okay, part yang kedua, tugas kita ialah dakwah sesama Muslim.
Dan ini salah satu caranya dakwah sesama muslim. Kerana yang datang inilah yang muslim. Kenapa kita kena dakwah sesama muslim? Kerana orang-orang muslim kita, orang-orang Islam kita, walaupun mereka Islam, tetapi kadang-kadang mereka sudah tidak begitu mengamalkan agama Islam dalam kehidupan mereka. Betul tak betul? Orang Islam bulan puasa mereka tak puasa. Orang Islam kalau berniaga, berbendang, berkebun, mereka tak keluarkan zakat. Orang Islam banyak yang jadi pelacur. Orang Islam banyak yang jadi pencuri. Orang Islam banyak yang begitu begini. Jadi sebab itulah dakwah sesama muslim juga kena buat. Satu non-muslim, satu kepada muslim. Sebab dakwah kepada muslim juga adalah satu cabang yang mana kita kena mengingatkan sesama kita. Walaupun kita Islam. Satu hari Jibril turun jumpa Nabi dalam keadaan muka yang begitu sedih, sugul macam biasa muka Jibril ni dia ceria, tetapi Jibril turun kali tu dia tak ceria. Ya Jibril, kenapa muka engkau ni tak begitu ceria, selalu engkau berseri-seri? Maka Jibril kata, ya Rasulullah, Allah telah menghidupkan api neraka. Dulu Allah dah sediakan neraka. Allah dah sediakan neraka dan syurga, tetapi neraka tu apinya belum dihidupkan. Sejak tadi malam Allah dah start bakar dah. Maka terlalu panas. Panasnya itu Masya Allah 10,000 tahun, 50,000 tahun ya kepanasannya. Maka Jibril pun turun dalam keadaan yang agak sedih. Maka Nabi bertanya, kalau begitu kenapa? Kalau Allah menghidupkan api neraka, Allah memanaskan, Allah menghidupkan api neraka, jadi kenapa kamu bersedih? Saya bersedih kerana neraka itu bukan saja untuk orang kafir, tetapi ada juga umatmu yang akan masuk neraka. Jibril cakap macam itu, terkejut Nabi Muhammad SAW. Kerana sebelum itu digambarkan bahawa neraka itu ialah untuk orang kafir. Neraka itu bukan untuk orang Islam. Tetapi kali ini Jibril turun, dia kata, aku sedih, aku sugul, aku rasa macam ya susah hati nak bercakap dengan Nabi tu. Kerana akan ada umatmu yang masuk neraka. Maka Nabi terkejut. Ya, terkejut dan Nabi pengsan. Nabi pengsan. Kerana mendengarkan ada umat Islam yang masuk neraka. Sebagaimana saya katakan tadi, sebelum itu neraka adalah untuk orang kafir. Setelah Nabi sedar, Nabi terus sujud berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, benarkah ada umat aku yang masuk neraka? Benarkah ya Allah? Sedangkan Nabi sudah melihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu keadaan neraka itu, kan? Dah tengok dah dia punya guntingnya, dia punya alat-alatnya, dia punya ya gaung-gaungnya. Nabi dah tengok dah. Jadi Nabi tu sujud, lama sujudnya. Sehingga kan Abu Bakar datang, panggil-panggil Rasulullah tak menyaut. Biasanya kalau Abu Bakar datang, Nabi Muhammad nyaut. Sehingga kan Abu Bakar risau, kenapa Rasulullah tak menyahut ni? Abu Bakar pun sedih. Dalam perjalanan balik jumpa Umar. Kenapa Abu Bakar kau sedih? Aku pergi rumah Rasulullah, aku panggil Rasulullah. Rasulullah tak menyahut. Aku panggil. Kenapa? Terakhir aku panggil. Umar pun pergi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya datang. Umar datang. Rasulullah pun tak menyahut panggilan Umar. Terus sujud. Minta ya Allah tolonglah. Selamatkanlah umat aku. Kasihnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kasih. Kalau boleh Nabi Muhammad ni nak semua umat dia masuk syurga. Tetapi bila dengar umat dia masuk neraka, maka sujud baginda Rasulullah begitu lama. Sehingga kan sahabat-sahabat besar datang pun ya tidak dijawab. Kemudian Umar balik. Umar pun menangis. Kenapa Rasulullah tak sahut salam saya? Apa dosa saya? Apa kesalahan saya sehingga Rasulullah marah saya ni? Marah Abu Bakar, marah Umar. Bertemu dengan Salman Al-Farisi. Umar bercakap dengan Salman. Oh, begitu ke? Kalau macam itu Abu Bakar panggil pun Rasulullah tak jawab, Umar panggil pun Rasulullah tak jawab, kalau aku panggil lagi lah. Aku ni sahabat yang bawah-bawah. Maka Salman Al-Farisi pun pergi rumah siapa? Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi pun menceritakan apa yang berlaku kepada Siti Fatimah. Maka Fatimah pun terkejut. Benarkah begitu? Ya. Cubalah tengok apa yang berlaku pada Rasulullah. Pengsan ke apa ke? Berlarilah, bergegaslah Fatimah pergi ke rumah Rasulullah, ayahandanya, dan memanggil. Ya ayahandaku. Apabila Rasulullah mendengar suara yang memanggil tu Fatimah, barulah Rasulullah menjawab.
Waalaikumsalam, wahai Fatimah anakku. Rasulullah buka pintu. Maka Fatimah pun memeluk Rasulullah dan bertanya, kenapa ya Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, engkau tidak buka pintu? Maka Rasulullah mengatakan, aku dikabarkan oleh Jibril, ada umat aku yang masuk neraka, sebab itu aku sedih, aku sujud kepada Allah Ta'ala. Maka menangislah Rasulullah dan Fatimah mengenangkan keadaan itu. Tuan-tuan, cintanya Rasulullah pada kita, kalau boleh dia nak semua masuk surga. Jadi kalau kita benar-benar cinta pada Rasulullah, tuan-tuan, maka kita harus ikut segala apa yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, ya, maka kita hendaklah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidaklah sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah kamu mencintai aku, mencintai Rasulullah, melebihi mencintai kedua orang tuanya dan melebihi mencintai anak-anaknya dan seluruh umat Islam keseluruhannya. Maknanya priority kecintaan kita yang nombor satu ialah kepada Allah. Yang kedua baru ibu bapa kita, anak-anak isteri kita dan seluruh umat Islam. Maksudnya, tidaklah sempurna iman di kalangan kita sehinggalah kita mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya. Maknanya, apa yang Rasulullah suruh buat, apa yang Rasulullah larang tinggal. Dan segala sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Contoh, mulai besok, belilah jubah. Kalau tak pakai hari-hari pun, time semayang, pakailah serban. Ya, kita amalkan sunnah. Belilah 1-2 simpan, buat. Kerana cinta pada Rasulullah. Tapi malam ini kita dah boleh amalkan sunnah dah. Sekurang-kurangnya cara kita tidur. Nak tidur nanti, tuan-tuan, cara sunnah Nabi apa? Kita baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, berdoa, tiup kat tangan, ya, berdoa dan sapu seluruh badan. Itu sunnah Nabi. Fatihah, 3 kul, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 21 kali. Buat, itu sunnah Nabi. Kemudian nak tidur, menghadap kiblat. Mana kiblat? Contoh kat rumah kan. Kita patut tidur di lambung kanan. Itu tanda kita cinta pada Rasulullah. Lambung kanan. Jangan tidur lambung kiri. Ya. Sebenarnya dari segi kedoktoran betul. Jantung kita sebelah kiri. Bila kita tidur lambung kiri, dia menghimpit jantung kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang sesak nafas malam-malam boleh meninggal. Ya, sebab jantung kita sebelah kiri. Jadi kita tidur sebelah kanan. Itu sunnah yang kita nak start malam ni lah, kan? Start tidur nanti. Kemudian sunnah Nabi bangun malam, qiyamul lail, bangunlah malam. Saya saja tak biasa orang nak tidur dia kencing dulu. Biasa orang nak tidur dia kencing dulu. Sebelum tidur kencing dulu baru tidur. Saya saja tak nak kencing. Kenapa? Supaya saya bangun malam. Itu teknik. Nanti pukul 2, 3 terasa nak kencing. Bangunlah. Bila kita kencing, terus ambil wuduk, semayanglah sunat 2 rakaat. Itu teknik, kan? Saja je. Biar. Pukul 2 pagi, 3 pagi, semayang terus. Itu sajalah. Tapi tuan-tuan sekadar jam tak ada masalah. Tak jam dan sebagainya. Itu tanda kita cinta pada Rasulullah. Kita hidupkan sunnah dia. Apa lagi sunnah Nabi? Banyaklah. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Ya, kalau makan tu makan makan sunnah dengan 3 jari dulu. Ambil 3 jari dulu. Lepas tu barulah makan macam biasa. Lepas tu amalkan buah-buah makanan sunnah, makan susu kambing, kismis, buah tin, buah zaitun, letak kat rumah. Kismis, ada kurma 1 balang. Kismis, tiap-tiap pagi ambil makan, ikut. Aku makan ni kerana sunnah Nabi. Kerana kita nak mengamalkan sunnah, pahalanya besar. Niat saja nak amalkan sunnah, pahalanya besar. Dan orang yang sentiasa mengamalkan sunnah Nabi, ditambah pula suka berselawat. Ini salah satu lagi tanda kita cinta pada Rasulullah ialah memperbanyakkan selawat. Dalam hari Jumaat kan, setiap hari Jumaat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Oleh itu naklah kamu perbanyakkan selawat dan salam ke atasnya. Jadi perbanyakkan selawat. Barang siapa yang selalu berselawat kepada Nabi,
Sekurang-kurangnya setiap lepas sembahyang 10 kali sekurang-kurangnya, ya. Tapi yang bagus kata ulama setiap hari 100 kali. Lepas sembahyang 20, sembahyang subuh 20, sembahyang zuhur 20. Ambil tasbih tu kan. Tasbih tu aja. Kalau nak sekali pusing lagi bagus. Sekejap je pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu pusingan tu kejap je. Tapi kalau sibuk sangat, lepas sembahyang 20. Subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isyak 20. Jadi jumlah 100 kali setiap hari. Kawan saya setiap hari 1000 kali. Hebat dia. Saya pun kalah. Setiap hari 1000 kali. Budak muda. Dia ada grup dia pula tu. Jadi barang siapa yang selalu berselawat kepada Nabi, mengamalkan sunnah, maka kata Nabi, orang itu akan mendapat syafaatul kubra di yaumul qiyamah. Dia akan mendapat syafaat yang besar di akhirat. Apakah itu syafaatul kubra? Yaitu pertolongan ketika tidak ada orang yang nak tolong. Ketika kita di padang mahsyar, nafsi-nafsi. Maksudnya ketika kita di padang mahsyar, kita akan didakwa. Contoh, Ali bin Abu datang ke depan. Nama dipanggil Ali bin Abu. Datanglah ke depan. Ini padang mahsyar ni, kita semua dah dibangkitkan daripada kubur, kita diarahkan. Malaikat Israfil menda trompet. Dulu tiup trompet, kita mati semua. Kiamat. Kali kedua tutup trompet, maka kita bangkit balik. Orang yang dah mati semua bangkit-bangkit dalam kubur ni. Semua bangkit. Kemudian kita diarahkan pergi ke satu padang. Padang mahsyar. Pergilah ke padang mahsyar. Kenapa nak pergi ke padang mahsyar? Hari perhitungan. Apa yang kita buat kat dunia ini semua akan diperhitungkan. Kalau kita ada hutang orang, kita tak bayar. Kat dunia dulu tak settlekan kat dunia, hutang kita habis, kita bagi kat orang, kita bayar. Dah tak ada duit, bajunya pakai pahala. Pahala kita tu banyak, habis bagi. Yang diorang pun menuntut. Kita ahli syurga, dia ahli neraka. Aku nak tuntut hutang-hutang aku balik. Kita masuk syurga, akhirnya masuk neraka. Dia ahli neraka, akhirnya masuk syurga. Bila pahala kita habis, dah tak ada pun nak bayar lah. Kita kena ambil dosa dia pula. Kita ambil dosa dia, tambah dekat dosa kita. Dah lah dosa kita banyak, tambah. Maka itu dikatakan orang-orang yang muflis. Orang yang kaya dengan pahala solat, puasa, zakat, haji, umrah. Banyak kali umrah. Tetapi akhirnya di yaumul akhirah dia muflis, bankrupt. Tuan-tuan, kita akan diperhitungkan di yaumul akhirah. Ketika kita di yaumul akhirah, kita dipanggil. Ali bin Abu, datanglah kita. Ini berjuta manusia ni. Daripada umat Nabi Adam sampai berapa bilion nak habis ni. Tak tahulah. Baru jemuk bau beratur di padang tu pun dah pensan. Ini ya Allah, matahari sejengkal. Ini matahari beribu kilometer pun dah pensan dah. Ini sejengkal tuan-tuan. Kita beribu-ribu tahun nak bergilir seorang-seorang nak dipanggil. Ya Allah, bayangkan. Ini kita akan melaluinya. Pasti kita akan melaluinya. Bersedialah. Pasti. Yalah matahari sejengkal tuan-tuan. Dalam gelegak. Kalau mencurah-curah. Nak tunggu turn. Panggil Ali bin Abu datang. Lepas Ali bin Abu datang, ditayangkan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Akan ditayangkan, akan ditunjukkan segala perbuatan kamu yang baik walaupun sebesar debu. Dan akan ditunjukkan, ditayangkan segala apa yang kamu buat walaupun sekecil-kecil kesalahan. Kita petik apa ni? Dia tanam rambutan. Rambutannya tu dah banyak layu pun, tak termakan. Tapi soalnya kena minta izin. Kita petik, makan, akan disoal. Ditayangkan semua apa yang kita buat. Daripada kita lahir sampai kita mati. Kalau kita kaki maksiat, ditunjuklah. Kaki dangdut, kaki karaoke, kaki minum. Semua akan ditayang. Tuan-tuan. Dulu muda-muda dulu kan? Yalah. Semua ada. Kita ni manusia sama je lah. Akan ditayangkan. Lepas ditayangkan itu, kita akan ditimbang pula. Kalau berat pahala, masuk syurga. Berat dosa, masuk neraka. Sama-sama berat, masuk taman Ashabul Araf. Tetapi orang yang banyak selawat, orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dia akan mendapat syafaatul kubra. Dia akan mendapat pertolongan oleh Nabi. Yang ketika itu di padang mahsyar tidak ada siapa nak beri, tak ada siapa yang nak tolong kita. Bapa kita tak boleh nak tolong, mak kita tak boleh nak tolong, anak kita tak boleh nak tolong, majikan kita tak boleh nak tolong, YB kita tak boleh nak tolong, ketua kampung kita tak boleh nak tolong. Ketika itu hanya orang yang berselawat kat dunia, orang itulah Nabi akan datang. Kata ulama, ada 3 bentuk Nabi akan tolong.
Kalau orang banyak berselawat, ikut apa yang Nabi cakap, tinggalkan apa yang diperintahkan dibuat, apa yang dilarang ditinggalkan. Cinta Rasulullah. Ini cinta Rasulullah ini. Beliau mau buat madrasah ya, masjid ini semua datang. Ini salah satu menunjukkan kecintaan. Maka orang yang datang hari ini, insya-Allah atas kecintaan kepada Rasulullah, kita datang dengan ceramah ini, maka insya-Allah semua akan mendapat syafaatul kubra. Ya, insya-Allah. Kita semua akan dapat. Maka kata ulama, apabila dosa kita berat, ada 3 cara Nabi akan tolong. Yang pertama, Nabi akan taruh malaikat akan taruh Quran. Nabi ada kat sebelah malaikat tu. Malaikat akan taruh Quran dulu. Dia taruhnya Quran pada tempat kita punya pahala kita ringan kan? Dosa kita berat kan? Jadi malaikat taruh Quran, maka Quran jadi berat. Maka kita punya pahala jadi berat. Tadi pahala kita ke atas. Yang berat ni lah dosa. Malaikat taruh dekat kita punya timbang kita punya pahala yang ringan tu jadi berat. Maka masuklah orang tu dalam syurga. Kenapa taruh Quran? Kerana Quran juga akan memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Barang siapa selalu membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, dalam kereta pun baca, relax tak ada buat apa pun baca Allah, Quran binas. Barang siapa yang suka baca Quran, maka dia akan dapat syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Maka dia akan mendapat syafaat. Maka banyaklah baca Quran, kerana Quran juga salah satu cara kita mendapat syafaat. Yang kedua, dah letak Quran, masih lagi berat dosa, dah letak Quran, turun sikit je. Maka barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, selawat Nabi, maka Nabi akan taruh dia punya, ni kata ulama lah, taruh serban dia. Taruh serban dia, turun sikit lagi. Jadi dah taruh Quran, dia turun lagi. Letak serban terus berat, alhamdulillah lah masuk syurga. Tapi dah taruh Quran, taruh serban, masih lagi berat dosa, last sekali Nabi akan taruh cincin dia. Taruh cincin, terus berat, alhamdulillah, lepas. Itu salah satu cara syafaat. Syafaat Nabi ni banyak bentuk. Salah satunya, kata ulama yang lain, Quran itu akan menyerupai makhluk manusia. Dia akan berbahas dengan Tuhan. Dia akan membela kita. Jadi amal-amal baik kita akan menjadi pembela. Ada yang mengatakan juga dalam bentuk yang demikian. Jadi itulah dia. Maka oleh itu tuan-tuan, kalau kita nak dapat syafaat di yaumul qiyamah, baca Quran. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kamu, terangilah rumah-rumah kamu dengan memperbanyakkan membaca Quran dan sembahyang sunat. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kamu, cahayakanlah rumah kamu dengan memperbanyakkan sembahyang sunat malam, tahajud dan juga membaca Quran. Maka rumah kita akan terang benderang, bersinar, bercahaya. Rumah yang selalu baca Quran tidak akan didatangi bala, bencana, malapetaka. Kereta yang kita bawa, kereta sambil berzikir baca Quran tidak akan kemalangan insya-Allah. Kerana kita dilindungi oleh Allah SWT. Bayangkan sekali berselawat, Allah dan malaikatnya akan berselawat kepada kita 10 kali. Maknanya apa yang dimasukkan Allah dan malaikatnya berselawat, iaitu Allah dan malaikatnya mendoakan kita. Allah Muhammad 10 kali Allah doakan kita, malaikat pun doakan kita. Kalau 10 kali kita berselawat, banyaklah doa kita dapat. Sepanjang kita memandu, insya-Allah selamatlah. Kerana Allah yang mendoakan kita, malaikat yang doakan kita. Masa Covid, banyakkan selawat. Allah dan malaikat yang mendoakan kita. Maka orang yang banyakkan selawat tidak akan kena Covid. Ini akan datang ni, kalau ada wabak lagi, banyakkan selawat. Insya-Allah tuan-tuan tak akan dapat penyakit wabak baru tu. Insya-Allah. Kerana ini janji Allah. Ya tak? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulan lah, Nabi menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang sentiasa berpesan-pesan dalam kebenaran dan yang berpesan-pesan dalam kesabaran. Demi masa kita sentiasa dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman, beramal soleh dan yang berpesan-pesan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan akhir sekali saya nak bagi sikit kabar gembira lah. Tengok semua muka dah bimbang, tengok semua muka dah sedih, dah monyok kan. Saya bagi kabar gembira kepada tuan-tuan. Tadi saya cerita pasal neraka, cerita pasal pengadilan di padang mahsyar, cerita pasal jadi orang yang muflis, semua bimbang, takut, tak? Ini saya bagi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummatin
yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku, kata Nabi Muhammad, akan masuk syurga kecuali mereka yang tak nak. Yang tak nak tu yang malaikat bagi tahu tu, yang kata ada golongan yang masuk neraka tu. Maksudnya semua umat aku ini akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Yang tak nak tu siapa? Yang terus-menerus buat maksiat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni cukup semayang, jadi orang baik, insya-Allah. Nabi dah sebut dalam hadis ni, kullu ummatin yadkhul jannah. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Yang tak nak tu terpulanglah. Jadi kita nak masuk syurga kan? So kita buatlah apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, dan tinggallah penerang. Dan khabar gembira, Allah menyebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu semua akan dimasukkan dalam syurga, yang mana dalam syurga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir indah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, annalhum jannatin tajri min tahtil anhar. Mereka itu akan dimasukkan dalam syurga, yang mana dalam syurga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Apa syaratnya? Orang yang beriman dan beramal soleh. Dua saja. Beriman, alhamdulillah kita semua dah beriman, kita bukan orang kafir. Yang kedua, amilus solihat, iaitu orang yang berbuat kebaikan. Jadi teruskan tuan-tuan buat baik. Tolong orang, gotong royong, bagi salam, berlumba-lumba bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu satu amalan yang mulia. Al-yadul ulya khairu. Sesungguhnya orang yang memberi itu lebih baik. Siapa yang beri salam lebih dahulu, dia lebih baik. Kita mulakan dengan segala kebaikan, kerana orang yang melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu akan dimasukkan dalam syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kekal. Beriman dan beramal soleh, itu saja. Dari dengan kata-kata itu tuan-tuan, maka cukuplah setakat itu. Kalau ada kesempatan lain kali, kalau dijemput lagi, insya-Allah saya datang. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk, kelemahan itu, kekurangan itu daripada saya. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf, dan saya sudah ingin lepas. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.